Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil manfaat daripada kesempatan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan. Iaitu kalau kita sedang sembahyang, kemudian berlaku syak kepada niat sembahyang kita. Kita tengah sembahyang, kemudian timbul syak dalam hati kita tentang niat sembahyang kita. Maksudnya kita niat ke dah ni, dia mari timbul persoalan itu, tuan-tuan. Bagaimanakah bentuk penyelesaiannya, tuan-tuan? Di dalam perkara ini dia ada 4 bahagi, tuan-tuan. Kita senaraikan dulu pembahagian tersebut. Yang pertama ni, tuan-tuan, syak yang berterusan sehingga selesai salam. Yang keduanya, tuan-tuan, syak dalam tempoh yang panjang dan berakhir dengan adanya niat. Yang ketiga, tuan-tuan, syak
yang melibatkan masa yang pendek yang berakhir dengan adanya niat. Dan yang keempat, syak dalam tempoh yang pendek yang berakhir dengan tiadanya niat. Kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Yang pertama, syak yang berterusan sehingga selesai sembahyang. Misalnya kita kata, satu orang yang disembahyang. Disembahyang kedatangan syak. Syak, aku niat tadi niat ke tidak? Duk tertanya-tanya niat ke tidak tu tuan-tuan, habis sembahyang. Selesai sembahyang. Jadi apakah status kepada sembahyang yang didirikan itu, tuan-tuan? Menurut mazhab kita, tuan-tuan, status sembahyang itu batal. Dalam mazhab kita, kalau berlaku keadaan yang seumpama itu, misalnya ada satu orang mari jumpa kita, ditanya kita, Pak Mat, aku sembahyang malam, sembahyang masuk rakaat kedua tu, duk tanya-tanya pula, niat ke tidak? Aku terlupa niat ke tidak? Aku rasa niat ke tak niat? Okay, jadi artinya niat itu disyak sampai akhir, berterusan sampai habis sembahyang. Jadi macam manakah penyelesaiannya, tuan-tuan? Dia ada 3 bentuk penyelesaiannya. Kalau sesudah sahaja beri salam, waktu masih panjang, dia sudah sebenarnya ditanya kita, Pakcik, saya tadi sembahyang dulu syak, niat ke tak, macam mana? Oh, kita kata kalau macam tu sembahyang tu wajib diulang. Oleh kerana waktu panjang lagi, segera tu sunat. Wajib ulang, sunat segera. Kalau sudah sembahyang tu waktu dah pendek dah, sembahyang pun di ujung dah, habis sembahyang tu waktu dah pendek, dalam sembahyang tu syak, kita pakcik, saya sembahyang zuhur tadi syak, niat gedak tu, macam mana nak buat dia? Wajib ulang, wajib segera. Ulang wajib, segera wajib. Tuan-tuan, nak pergi makan tu kena tangguh dulu, kena ulang sembahyang tu dulu, sebab segera itu wajib, tuan-tuan. Yang ketiga, kalau di luar waktu, kerana misalnya berlaku hari Khamis kemarin, hari ni hari Ahad dia bersembang kita di tempat kenduri sahabat kita. Dia kata, Pak Jidin, saya hari Khamis itu sembahyang asar. Tengah sembahyang, syaitan mana kacau. Saya duk tanya, syak, niat kedak tu. Jadi oleh kerana di luar waktu, penyelesaiannya ialah wajib qada, sunat segera. Qada tu wajib, segera tu sunat. Itu yang pertama, tuan-tuan. Jadi kalau berlaku pada kita syak yang berpanjangan tu, tahulah yang tu sembahyang tu batal. Yang kedua, syak dalam tempoh yang panjang dan berakhir dengan adanya niat. Sembahyang, misalnya sembahyang zuhur, masuk rakaat kedua, datang syak. Aku niat ke tidak tadi? Rasa macam niat, rasa macam tak niat. Panjang. Timbul persoalan itu, panjang tempohnya.
dan berakhir dengan adanya niat. Ada niat-niat. Okey, ingat. Syak yang melibatkan tempoh yang panjang itu, status sembahyang menurut mazhab kita batal. Batalnya itu di atas kerana hilangnya kesinambungan. Dalam bahasa fiqh dia kata hilang mualat, mualat, kesinambungan sembahyang itu hilang. Sembahyang itu dia kena bersambung. Dia tak boleh tidak bersambung. Apabila berlaku syak pada niat, sembahyang itu terputus. Panjang pula waktu. Sekira-kira boleh melepasi rukun, maka sembahyang itu hilang mualat, hilang kesinambungan. Batalnya kerana hilang kesinambungan, tuan-tuan. Berakhir dengan adanya niat. Ingat, niat, ada niat tadi. Walaupun berakhir dengan adanya niat, sedar, yakin ada niat, tapi selang yang lama, putus yang lama, hilang kesinambungan yang lama itu, menyebabkan sembahyang itu batal. Jadi macam mana nak selesaikan masalah itu, tuan-tuan? Takbir ihram semula. Selesainya takbir ihram semula. Jangan diteruskan, tuan-tuan. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, syak yang melibatkan masa yang pendek. Syak. Ya, punya ke tak? Dia tak kira dalam kes ni, tak kira setan kacau, tak kacau, tak kira, tuan-tuan. Dia ke syak gitu tu. Kemudian, sedar, ingat, yakin bahawa dia telah berniat. Status sembahyangnya sah, tuan-tuan. Penyelesaiannya, teruskan sembahyang itu. Terputus dalam tempoh yang pendek itu tidak membatalkan sembahyang, tuan-tuan. Kesinambungan yang putus dalam tempoh yang pendek itu tidak menjejaskan kesahan sembahyang itu. Sembahyang itu sah. Kemudian persoalan tentang khusyuk atau khusyuk yang itu bincang lain. Tapi sembahyang itu sah, tuan-tuan. Dan yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan. Syak dalam tempoh yang pendek dan berakhir dengan tidak adanya niat. Sembahyang masuk rakaat ketiga, sembahyang isyak misalnya. Timbul aku niat ke tak ni? Tak niat. Syak dalam tempoh yang pendek berakhir dengan tiada niat, tuan-tuan. Status sembahyangnya adalah batal. Bagaimanakah penyelesaian kepada masalah itu, tuan-tuan? Takbir ihram semula. Sembahyang itu tidak dikira dan kita wajib takbir ihram semula. Memulakan sembahyang daripada awal, tuan-tuan. Jadi kalau berlakulah kepada kita, tuan-tuan, ataupun berlaku kepada siapa-siapa yang bertanya kepada kita tentang masalah syak, sama ada berniat ataupun tidak syak itu dalam sembahyang, macam manakah penyelesaiannya? Atau ada 4, tuan-tuan. Kalau berterusan sehingga habisnya sembahyang, wajib ulang. Kalau dapat tahu di luar waktu dah, wajib qada. Yang kedua, kalau syak waktu yang panjang, tapi akhirnya dah ingat kata niat sembahyang itu batal,
wajib takbir ihram semula. Kalau syak melibatkan masa yang pendek, tahu kemudiannya kita berniat semayang itu sah, teruskan semayang itu. Dan yang keempat, syak melibatkan masa yang pendek, kemudian ingat kata tak niat, semayang itu batal, takbir ihram semula, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah syak terhadap niat di dalam sembahyang, tetapi sesi perbincangan ini kita buka kepada apa juga perbincangan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. Okey, soalan sahabat kita tuan-tuan. Boleh tak cerita sikit tentang titian sirat, tuan-tuan? Jangan. Titian sirat ni, tuan-tuan, disebut oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Hadis ini terdapat dalam koleksi hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada saya Sahih Muslim boleh balik tengok, tuan-tuan. Titian sirat ialah satu laluan yang memisahkan di antara tempat perhimpunan mahsyar itu, tuan-tuan, nak menuju ke tempat timbang menimbang, sukat menyukat, ukur mengukur amalan, tuan-tuan. Di mana seluruh manusia, tuan-tuan, daripada padang mahsyar, daripada lembah mahsyar itu akan dihala ke tempat kiraan amalan. Menyeberangi ke tempat kiraan amalan itu melalui titi sirat. Dalam hadis ada Nabi menggunakan perkataan jisr, artinya jambatan, tuan-tuan. Siapa-siapa yang melepasi jambatan itu ataupun titian itu, dia akan sampai ke tempat malaikat mengira amalan-amalannya. Dan ada juga khalayak yang tidak melepasi jambatan tersebut. Lalu yang tidak melepasi jambatan itu akan berguguran, jatuh ke dalam neraka sebelum sampai ke tempat kiraan timbangan kebaikan ataupun amalan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sittatun bisittatin yadkhuluna an-nara yaumal qiyamah qabla al-hisab. 6 golongan manusia dengan 6 kesalahannya yang akan masuk ke dalam neraka sebelum hisab. Sittatun bisittatin, 6 kelompok manusia dengan 6 jenis kesalahan. Satu jenis itu, satu
sekelompok dengan satu kesalahannya. Ini 6 jenis tu, 6 jenis kesalahan. Mereka masuk neraka dulu, jatuh ke dalam neraka. Qabla hisab, sebelum daripada hisab. Maksudnya kegagalan untuk melepasi jisru jahannam ataupun titian sirat itu, tuan-tuan. Kira? Jadi yang berjaya melepasi jisir, jambatan ataupun titian itu, mereka akan hadir ke tempat timbang pahala, timbang amalan, tuan-tuan. Kira? Jadi jisru ataupun titian sirat itu laluan antar mahsyar dan tempat timbangan amalan. Itu tuan-tuan secara ringkas ya. Cantik soalan tu. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi kita? Ya. Ada apa? Ya. Assalamualaikum. Ya. Okey, cantik soalannya. Kenam? Soalan sahabat kita, tuan-tuan, tentang solat jamak tetapi tamam. Kenam? Okey, tuan-tuan. Sembahyang boleh kita lakukan dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk asal, tuan-tuan. Yang kedua dalam bentuk rukhsah, dipanggil. Dalam bentuk keringanan. Dalam bentuk keringanan ini dia ada 9-10 jenis. Termasuk satunya ialah jamak. Tuan-tuan. Jamak ni satu bab. Jamak ni dia ada banyak jenis sebab-sebabnya ataupun banyak faktor yang membolehkan kita menjamakkan sembahyang kita. Kemudian satu lagi daripada jenis rukhsah ataupun keringanan di dalam mengerjakan sembahyang itu ialah qasar, tuan-tuan. Jadi qasar satu jenis keringanan, jamak satu jenis keringanan. Jamak banyak sebab. Qasar 2 sebab sahaja. Satu sebab ketakutan, contohnya peperangan. Yang kedua, sebab musafir. Ini qasar. Dan 2 jenis keringanan ini, jamak dan qasar itu, boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Bila gabung, jadilah istilah yang kita sebut jamak qasar. Jamak himpun. Tuan-tuan. Himpun tu boleh macam ni. 4 zuhur, 4 asar. Jadi boleh, tuan. Itu jamak tamam. Satu lagi, kita ambil 2 keringanan. Himpun satu keringanan. Kemudian qasar satu keringanan. Himpun sekali. Qasar ialah ringkaskan sembahyang. Jadi ada jamak qasar, 2 zuhur, 2 asar. Ada jamak tamam, 4 asar, 4 zuhur. Itu jamak tamam. Okey. Seterusnya yang kedua, bila yang kita boleh jamak tamam itu? Macam orang awam kita ni. Tuan-tuan. Dia tak kira orang awam, tak orang awam. Jamak ni sembahyang. Orang tak awam pun boleh. Cuma keadaan bagaimana kita boleh menjamak sahaja. Tidak boleh mengqasarkan. Misalnya, dalam mazhab kita, tuan-tuan, apabila hujan turun, bagi orang yang biasa sembahyang berjamaah di tempat umum, di tempat awam, misalnya masjid
Misalnya surau. Keenam, dia ada 4 syarat kalau kita nak jamak tamam kerana hujan itu. Manakah syaratnya tuan-tuan? Hujan ada pada masa takbir sembahyang yang pertama. Tuan-tuan. Yang kedua, hujan ada pada masa salam sembahyang yang pertama. Yang ketiga, tuan-tuan, hujan itu ada semasa kita takbir ihram sembahyang yang kedua. Tuan-tuan, itu antara syarat hujan tu, tuan-tuan. Misalnya kita datang sembahyang zuhur, tuan-tuan. Masa takbir zuhur tu, masa takbir ihram zuhur hujan. Jadi kita boleh meniatkan untuk menjamakkan dengan zuhur. Jamak sebab hujan ini dalam mazhab kita ialah jamak takdim. Jamak yang bawa mari belah awal. Asar tak masuk lagi, bawa datang ke zuhur. Ya, kan? Jadi masa sembahyang zuhur adanya hujan. Tuan-tuan, kita niatlah nak jamakkan sembahyang kita. Walaupun hujan itu berhenti tengah sembahyang, tetapi masa salam hujan itu ada semula. Kan? Kemudian kita bangun sembahyang asar, masa takbir asar tu hujan ada. Ada masa takbir sembahyang pertama, ada masa salam sembahyang pertama, ada selepas salam, ada semasa takbir sembahyang yang kedua, sembahyang asar. Walaupun selepas itu dia berhenti hujan. Ya, kan? Yang tu jamak tamam. Siapa yang boleh buat? Siapa lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan lah. Yang duduk dalam seksyen 20 ni. Sembahyang di masjid surau, masjid kita An-Nur ni, tuan-tuan. Ya, kan? Bagi orang yang biasa sembahyang berjamaah di tempat awam. Kalau sembahyang berjemaah dengan isteri anak-anak di rumah, tak boleh, tuan-tuan. Itu salah satu. Yang jamak tamam. Tidak boleh qasar. Sebab qasar hanya 2 saja. Takut, contohnya peperangan, dan yang kedua musafir. Jadi hujan tak ada, nak gabung tak boleh. Kan? Jamak kerana musafir boleh, kerana hujan boleh. Tuan-tuan. Tapi qasar tak boleh. Kita boleh jamak saja lah. Tak boleh qasar. Itu contohnya. Dan dia soalan tu. Ada boleh, tuan-tuan kita? Ya. Salam. Okey, selepas solat maghrib kita qada asar, okey? Okey, tiba-tiba ada orang masuk nak sembahyang maghrib, nak berimamkan kita, okey? Okey, cantik soalannya. Kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita qada asar. Qada asar baca pelan. Okey, sembahyang asar baca pelan. Okey. Bila kita bangun sembahyang asar, ada khalayak yang datang untuk berimam dengan kita. Macam manakah pelaksanaan sembahyang itu? Kita sembahyang macam biasa, tak ada masalah. Baca perlahan pun tak apa, kita kata. Baca kuat pun tak apa. Ya, tuan-tuan. Niat imam pun tak apa. Tak niat imam pun tak apa sebelah kita. Sebelah yang nak ikut tu, mereka niat bermakmum dengan kita. Ya, sampai rakaat yang ketiga, kita naik ke atas. Sampai naik ke rakaat yang ketiga, kita naik ke atas. Bagi menyempurnakan rakaat yang keempat. Dia duduk bawah tu lah. Dia membaca tasyahud akhir, tuan-tuan. Dia habis dulu pada kita. Semayang, kita jadi imam.
Dia jadi makmum, tapi dia habis dulu daripada kita. Sah kan sembahyang tu? Sah. Kan? Okey, mudah gitu ya. Kalau kita niat mak imam, kita dapat pahala jamaah. Kalau kita tak niat imam, jamaah tu sah. Dia dapat pahala jamaah, tapi kita tidak dapat pahala jamaah. Macam dia soalan tu. Ya, Wajib. Ya. Okey, cantik-cantik soalannya. Kenapa? Kita datang berumah dah ada niat dah. Macam mana datang syak? Dia macam ni, Manji. Mudah saya. Kenapa? Dalam mazhab kita, hak niat masa keluar daripada rumah itu tidak dikira niat. Itu dipanggil azam. Dalam mazhab kita dia biasakan. Kenapa? Angan-angan tanpa usaha. Kenapa? Cita-cita jauh dengan usaha. Azam dah dekat dah dengan usaha. Mengiringi perbuatan yang tidak dipanggil niat. Dalam bahasa kita, dalam mazhab kita, yang keluar daripada rumah itu tidak dianggap niat. Dia dianggap azam sahaja. Niat mana? Masa dalam takbir ihram. Jadi dalam tu yang timbul syak tu bagi. Masa datang dari rumah tak timbul syak. Sebab tu dalam mazhab kita dia ada masalah tentang syak itu. Kerana mazhab kita mengira niat itu ialah keinginan untuk mengerjakan sembahyang yang disertakan dengan memulakan perbuatan sembahyang itu. Itu niat. Adapun dalam mazhab Maliki, tuan-tuan, mereka mengambil kira azam yang wujud dalam hati masa kita datang pada rumah itu sudah dianggap niat. Dalam mazhab Maliki. Walau bagaimanapun, di dalam mazhab Maliki, niat tidak menjadi rukun kepada sembahyang. Dalam mazhab Maliki, niat tidak menjadi rukun kepada sembahyang. Jadi apa kedudukannya? Niat dalam mazhab Maliki berstatus syarat sah sembahyang. Itu tuan-tuan. Dia tidak menjadi rukun. Dia jadi syarat sah sembahyang. Jadi bila syarat sah sembahyang boleh didahulukan daripada sembahyang. Macam kita cari arah kiblat, tuan-tuan, cari sebelum sembahyang. Ambil air sembahyang sebelum sembahyang. Ia syarat. Samalah juga dengan kedudukan niat. Di dalam mazhab Maliki, niat bukan rukun tetapi syarat. Syarat boleh didahulukan. Jadi oleh kerana itu dalam mazhab Maliki dia tak ada timbul masalah takbir 2-3 kali niat tak dapat, tak ada. Tak ada Manji. Manji ikut tabligh. Manji ikut PAS, ikut tabligh pula. Siapa ikut? Siapa yang sahabat tabligh? Tuan-tuan jumpa dengan kawan-kawan daripada mazhab Maliki, dia orang angkat sekali ya takbir. Allah Akbar. Yang 2-3 kali ni mazhab kita. Pasal apa? Kerana kita mengambil maksud niat ialah lintasan nak melakukan solat dalam takbir ihram itu. Itu niat. Yang kes itulah yang timbul aku niat ke tak tadi. Niat tak tadi. Cantik tu soalan. Okey, dia macam ni apa je? Syak ni selepas melalui perkara itu, was-was semasa menjalani. Ada beza di dalam masalah fiqh. Misalnya macam ni. Kalau macam ni dipanggil was-was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yang itu dipanggil was-was. Yang itu tak dipanggil syak. Syak ni kita lepas lalu dah. Aku niat ke tidak tadi? Itu dipanggil syak. Aku tadi baca Fatihah ke tidak? Itu dipanggil syak. Tapi kalau Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang dipanggil was-was. Okey. Yang dia soalan tu.
Ada apa tuan-tuan? Last soalan. Ya. Okey, cantik soalan. Kematian orang dewasa, kita buat tahlil, kita buat apa, kenapa? Macam mana pula kematian anak kecil? Okey, dia begini, kan? Apa yang kita buat itu merupakan satu daripada usaha yang difaham daripada Al-Quran, kan? Yang difaham daripada ayat Al-Quran, tuan-tuan. Manakah ayat yang menjadi dominasi kepada amalan-amalan tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia? Ya, satu ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu itu sendiri dan jagalah ahli kamu. Apa maksud ahli? Orang kamulah. Ya, daripada api neraka. Ya, tuan-tuan. Jadi daripada situlah bila berlaku kematian, kita di atas sifat yang tidak berputus asa. Dia dah matilah. Apa benda kita nak tolong dia ni? Tak apalah, kita tolonglah. Buat ahli, kekenuri, ke apa benda ke. Tuan-tuan. Yang sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan saudara mara kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kita buat benda tu. Jadi kematian kita buat. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa fama ya'mal misqala dzarratin khairun yarahu. Barang siapa yang melakukan apa-apa perbuatan yang baik, maka dia akan nampak, dia akan dapat lihat di akhirat besok. Jadi oleh kerana itu, kasih kita kepada orang-orang kita, adik-beradik kita, kawan kita, sahabat handai kita, saudara se-Islam, bila mereka dah meninggal, kita buat tahlil, buat apa. Jadi termasuklah yang besar, yang kecil, yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa. Walaupun yang belum dewasa tidak ada dosa, tetapi amalan yang sampai kepadanya merupakan satu kebaikan juga kepada dia, tuan-tuan. Yang dewasa, kita boleh berdoa untuk dia, kita boleh mohon Allah ampunkan dosanya, kita boleh melakukan amalan-amalan untuk kebaikan kepadanya. Juga dia ambil faham daripada sembahyang mayat itu sendiri, tuan-tuan. Kerana sembahyang mayat ialah amalan yang kita lakukan untuk saudara mara kita, kenalan kita, ataupun saudara kita se-Islam yang meninggal dunia, tuan-tuan. Sembahyang itu ialah sebagai suatu usaha kepada Allah yang kita buat kepada Allah supaya kebaikan diberikan kepada si mati itu. Jadi tak kira. Sebab tu sembahyang mayat dia tak kira orang dewasa. Budak yang baru lahir hari ni mati kejap lagi pun kita sembahyang mayat. Jadi boleh tak kita buat amalan? Boleh. Anak kita yang meninggal, kita teruskan buat akikah. Dia dah meninggal dah. Teruskan, tak ada masalah. Itu tuan-tuan. Kebaikan yang dibuat untuk kita, Allah beri pahala kepada kita. Kebaikan yang kita buat untuk orang, Allah beri pahala kepada kita dan beri pahala juga kepada orang itu. Kalau kebaikan yang kita buat kepada orang dalam hal dunia, kita dapat pahala, dia dapat manfaat duniawi. Misalnya kita belanja mi kawan kita, kita dapat pahala, dia dapat manfaat dunia. Kita hadiahkan, sedekahkan apa-apa amalan kepada dia. Misalnya kita buat wakaf, ni aku nak wakaf untuk Pak Mat yang satu ni. Dia masih hidup, dia dapat pahala. Dia dah mati pun dia dapat pahala. Oleh kerana itu, amalan kebaikan yang kita buat untuk kita dapat pahala. Kalau kita buat untuk orang pun, kita dapat pahala, orang itu pun dapat pahala. Dan kita boleh
melakukan kebaikan kepada saudara kita ni dalam Islam daripada sama-sama hidup ataupun seorang hidup seorang mati ataupun dua-dua dah mati pun boleh juga tuan-tuan. Di mana, dalam kubur ke di mana tuan-tuan? Kira di akhirat besok. Apa dia tuan-tuan? Kebaikan yang kita buat untuk orang lain. Kita pun dah mati, dia pun dah mati. Apa dia tuan-tuan? Siapa? Apa dia? Apa nama istilahnya? Syafaat, tuan-tuan. Kena? Syafaat ni orang sama-sama mati. Tuan-tuan. Sama-sama mati. Kita pun dah mati, dia pun dah mati. Allah buka rahmat dia untuk orang Islam ni sampailah ke akhirat besok. Antara syafaat yang mudah dapat sekali ialah syafaat syafaatuz zauji ataupun syafaatuz zaujati. Syafaat suami isteri, tuan-tuan. Seorang suami masuk syurga, isteri dia rajin melawan suami dia. Orang perempuan ni tak tahulah apa penyakit, dia tak tahu juga. Tak tahulah. Tuhan suruh taat suami. Dia pula ada suami lawan. Tak tahulah apa penyakit. Tak tahu lagi kita kata. Macam Tuhan suruh pula yang tu. Terbalik pula. Kadang-kadang dapat suami gagak. Tua pula tu. Memang dapat kat dia lah. Bertengkar apa-apa tu kan. Berdosa tu. Hari akhirat besok masuk neraka lah tuan-tuan. Tapi suami tu tuan-tuan merayu kepada Allah. Aina zaujati, di manakah isteri aku ni? Mengadu kepada Allah. Allah perintah malaikat pergi cari tengok di mana si isteri Pak Mat ni. Cari-cari duduk dalam neraka. Jadi dia kata di situ berlaku syafaat, syafaatuz zauji. Syafaat suami mengeluarkan isteri daripada neraka tuan-tuan. Keluar pertolongan. Amalan di hari kiamat ada juga syafaat isteri pada suami pun ada tuan-tuan. Tu jangan kata suami saja. Macam mana tuan-tuan? Ini contoh tuan-tuan. Ni. Jadi siapa-siapa pun jangan rasa apa-apa ni. Ini contoh saja. Orang yang beristeri lebih daripada satu, dua, ketiga ke. Suami tak adil. Tuan-tuan. Suami tak adil. Isteri yang pertama pula mogok sebab suami dia kahwin lain. Isteri yang kedua, asalkan kahwin sudahlah, dapat dia isteri. Suami orang pun tak apa. Itu tuan-tuan. Jadi suami masuk neraka sebab tak adil. Isteri yang pertama masuk neraka juga tuan-tuan. Sebab lawan suami, benci pada suami kerana suami kahwin lain. Bukan pasal suami tak sembahyang tak. Pasal suami kahwin lain. Ini pun satu masalah juga orang perempuan. Orang lain yang kahwin, ya biarlah. Bukan dia kahwin pun, suami kahwin. Kacau sangat. Ini silap. Okey. Jadi lawan suami itu masuk neraka. Jadi isteri yang ketiga, isteri yang kedua, dia masuk syurga. Okey, para ulama berbahas juga benda tuan-tuan, bunyi macam lawak. Isteri yang kedua tu dia masuk syurga atas sebab apa tuan-tuan? Atas sebab apa tuan-tuan? Redha. Tu. Kena? Dalam Al-Quran disebut. Kena? Dan di Al-Quran disebut orang yang redha ni Allah. Dalam surah apa tuan-tuan? Dalam surah apa tuan Imam? Kena? Ya ayatuhan nafsul mutmain nah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak tuan-tuan? Kena? Orang yang redha ni Allah suruh masuk dalam syurga. Isteri kedua, ni Lijah engkau kahwin dengan Pak Mat. Ya. Pak Mat tu bukan adik isteri tak? Saya tak apalah.
Itulah. Okay. Suami orang pun. Redha tu menyebabkan dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, masuk seorang. Kira masuk seorang. Pak Mat neraka lah. Kahwin-kahwin tak balik dah. Rumah mu. Tak. Yang isteri pertama neraka juga. Sebab menderhaka kepada suami. Dia ni dalam syurga. Jadi orang perempuan ni tuan-tuan, sebesar mana nikmat yang Allah bagi pada dia syurga tu, dia duk ingat dekat suaminya. Hidup di akhirat masih tak sempurna lagi. Sebab di akhirat, orang yang tak kahwin di dunia pun, di akhirat kahwin. Tambah orang yang kahwin, tuan-tuan. Dia pun meribu berallah. Aina zawji ya Allah, ya Rabbi. Suamiku di mana? Di mana lagi? Neraka lah. Kira? Maka dengan syafaat dia, buat keluarlah Pak Mat ni. Tuan-tuan. Keluarlah Pak Mat ni. Disyafaatkan oleh isterinya yang kedua tu, tuan-tuan. Pak Mat pula bila keluar-keluar, isteri dia. Seorang lagi tak ada. Ya Allah, mana pula isteri aku ni? Mana lagi dalam neraka lah. Pagi-pagi belum makan apa, dah kelahiran suami dah. Maka Pak Mat pun syafaat. Jadi kesudahnya orang yang kahwin lebih dari satu, tuan-tuan, semua masuk syurga belakang. Tapi Abang Haji dah takut pula. Hak yang takbir kuat ni, takbir je kuat, tuan-tuan ni. Okey. Sekadar itulah tuan-tuan, pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang beratkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Saya ada dua pengumuman, tuan-tuan. Yang pertama, siapa-siapa yang berhajat untuk memanjangkan rezeki yang Allah bagi kepada dia untuk pusat pengajian kita, kita sedang nak menyiapkan rumah kelamin, tak siap lagi pun, tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang berasa nak panjangkan rezeki itu, di belakang tu ada tabung kita, tuan-tuan. Tuan-tuan letaklah apa-apa pun, insyaAllah kita akan manfaatkannya untuk pusat pengajian kita. Yang keduanya, saya ada buat buah durian, tuan-tuan. Tapi durian tu dah buka lah. Tak ada kulit dah buka. Letaklah dalam kuih. Jadi memang kita pun pilihlah isi yang tak boleh makan, tak letak tu. Jadi satu tapuai tu kita jual RM30, tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang nak tu pergilah ke kereta saya di sebelah situ tu, tuan-tuan. Siapa yang tak bawa duit, balik ambil lah. Duit, tuan-tuan. Nak pinjam kawan payah pula. Tu. Kalau ni gaji tak dapat lagi apa-apa, ambil dulu. Nak masuk akaun pun tak ada masalah apa, tuan-tuan. Jadi boleh ada situ. Itu pun untuk jualan tabung kita, tuan-tuan. Sekadar itulah, tuan-tuan, teman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.